Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi mulia ni dapat kita menyambung kuliah selepas salat subuh berjemaah bersama, yang mana ganjarannya dinyatakan Nabi SAW, man salla salat al-fajri fi jama'ah faka'annama qama kullal layl. Siapa yang hadir salat subuh berjemaah baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam. Mudah-mudahan setiap kita beroleh kesempatan ini, peluang ini. Dan pada pagi ini saya mengajak tuan-tuan untuk merenungi satu kitab yang istimewa daripada Imam Al-Ghazali, iaitu kitab ini bertajuk Bidayatul Hidayah, permulaan mendapat hidayah kepada Allah SWT. Berarti dalam kehidupan kita ni setiap hari kita ada peluang, Allah berikan untuk kita jalan untuk mendapat hidayah kepadanya. Walaupun usia kita mungkin 40 tahun, 30 tahun, 15 tahun. Ada anak usia belasan tahun sudah dapat hidayah kepada Allah SWT. Kita tengok sebagai contohnya dalam Wadah Perkim, satu muassasah yang bertanggungjawab menjaga kemasukan orang ke dalam Islam. Berbagai kisah yang boleh kita ambil sebagai iktibar. Ya, jadi begitu juga orang yang telah pun dewasa, setiap hari Allah SWT beri kepadanya peluang untuk menguatkan imannya. Maka demikianlah Imam Ghazali menulis kitab namanya Bidayatul Hidayah, supaya kita mengambil peluang setiap waktu, kesempatan yang ada itu, supaya menambah iman kita dan nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi permulaannya segala puji bagi Allah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang, moga Allah beri kepadanya rahmat yang luas atas segala jasanya, ilmunya yang ditulis untuk dapat manfaat kepada kita, setiap kita. Bahawa segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian, selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Ketahuilah wahai orang yang berusaha bersungguh-sungguh, bersedia untuk menuntut ilmu, yang menzahirkan keinginan yang benar daripada diri dan dasar dahaga yang bersangatan terhadap ilmu. Jika kamu berniat bersaing dan bangga-bangga dengan menuntut ilmu itu untuk mengatasi orang yang lain, untuk menarik perhatian manusia kepadamu, mengumpulkan harta, sebenarnya kamu sedang berusaha untuk menghancurkan agamamu, memusnahkan dirimu, menjual akhiratmu dengan dunia. Maka jual belimu benar-benar kerugian, perniagaanmu tidak menguntungkan, dan gurumu menjadi pembantumu melakukan maksiat dan merupakan rakan kongsimu dalam kerugian itu. Dia ibarat penjual pedang kepada perompak, seperti yang disabdakan Nabi SAW, man a'ana ala ma'asiyatin walau bi syatri kalimah kana syarikan lahu fiha. Siapa yang menolong melakukan maksiat walau dengan sebahagian kalimah, maka dia itu sekutu padanya dalam maksiat itu. Jadi sebagaimana kebanyakan para ulama akan menegaskan di bahagian awal kitab-kitab mereka, peringatan supaya jangan lupa apa jua yang kita lakukan, biarlah ia kerana Allah. Dan ditekankan kepada orang menuntut ilmu, biarlah kerana Allah. Anak-anak kita sebagai contohnya belajar sekolah agama. Sebab apa nak jadi seorang belajar sekolah agama ni? Nanti nak masuk dalam bidang muamalat. Muamalat adalah satu daripada ruang yang paling besar untuk bekerja pada hari ini. Bagus itu, kerana belajar muamalat memberitahu, mengajar manusia halal dan haram. Tapi ada juga yang masuk dalam bidang ni dengan tujuan untuk menjadi kaya raya, kerana di kalangan orang belajar profesional, umpamanya doktor ke engineer ke, maka itulah peluang untuk mendapat pulangan yang hebat dari sudut dunianya. Tak salah kalau niat begitu, tapi bukankah lebih baik kalau dijadikan pedoman kisah-kisah para ulama yang terdahulu dalam menuntut ilmu mereka ni? Contohnya mereka berkata, talabna al-ilma li ghairillah
fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Dulu kami menuntut ilmu ini kerana target habuan dunia, maka kami dapati ilmu itu tidak hadir, kerana ilmu ini tidak akan datang kepada orang yang mencarinya bukan kerana Allah. Baik, jika niat dan tujuanmu antara kamu dengan Allah pada menuntut ilmu adalah mendapat petunjuk, bukan untuk mendapatkan riwayat, maka bergembiralah kerana para malaikat menghamparkan sayap-sayap kamu ketika kamu berjalan, dan ikan-ikan lautan mohon keampunan kepadamu ketika kamu berusaha menuntut ilmu. Ini satu perkara yang kita tidak nampak, tuan-tuan, bahawa orang menuntut ilmu kerana Allah ini, malaikat datang menaunginya, memberi ketenangan kepadanya, mendoakan untuknya. Ada tak nikmat besar daripada nikmat rasa tenang? Adakah orang yang punya wang banyak, harta banyak itu akan mesti dapat ketenangan, tuan-tuan? Belum tentu. Mungkin hidup mereka itu ibarat gegak gempita, macam-macam masalah yang mereka lalui. Tetapi orang yang hatinya dekat dengan Allah, maka Allah beri ketenangan, keseronokan padanya walaupun hartanya tak seberapa, kerana salah satu daripadanya doa daripada malaikat, doa daripada sekalian makhluk. Tetapi sebelum apa jua pun kamu mesti tahu bahawa hidayah adalah hasil daripada ilmu, iaitu dia adalah permulaan dan akhiran, zahir dan batin. Seseorang tidak akan sama, tidak akan sampai kepada akhirannya kecuali selepas mengukuhkan permulaannya, dan tidak dapat menguasai batinnya kecuali memahami zahirnya. Ini adalah satu kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Permulaan kita bergantung kepada ilmu, maka akhir kita akan jadi baik. Tapi kalau awal itu bukan dengan ilmu yang ikhlas kepada Allah, maka akhirnya akan menjadi rosak. Ya, di sini aku ingin tunjukkan kepadamu permulaan kepada hidayah supaya kamu mendapat mengujinya ke atas dirimu. Jika kamu dapati hatimu cenderung kepada hidayah dan nafsumu bersedia untuk tunduk padanya, maka silalah lihat-lihat kepada pengakhiran dan selamilah lautan berbagai ilmu. Ni adalah permulaan kita. Tuntut ilmu ni kenapa ya? Kerana nak bangga-bangga, nak menunjuk, nak jadi orang yang kaya, atau tuntut ilmu ni pertama-tamanya biarlah hati aku ini tunduk kepada Allah SWT. Yakin dia lah beri rezeki kepada aku, dia bagi sihat kepada aku. Kalau ini permulaannya yang ada dalam tekad diri kita, tahniah, maka insya-Allah ilmu itu akan membantu kita dalam banyak perkara. Jika kamu dapati hatimu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, cinta kepadanya, lembut hatimu dalam menuntut ilmu, maka sesungguhnya mudah-mudahan kamu berada di kalangan orang yang benar hatinya. Jika kamu dapati hatimu bertangguh ketika berdepan dengan hidayah dan bersikap lambat untuk beramal dengan kandungannya, maka ketahuilah nafsumu yang cenderung untuk menuntut ilmu itu adalah nafsu ammaratu bisu, al-ammaratu bisu, iaitu sentiasa menyuruh kepada kejahatan, dan dia menjadi aktif untuk taat pada syaitan yang dilaknat. Lalu syaitan dapat menghulurkan tali hilahnya kepadamu. Lama kelamaan dia akan membuat kamu taat kepada tipu dayanya hingga terjerumus dalam kebinasaan yang dahsyat. Tujuannya adalah untuk menawarkan kejahatan kepadamu atas lapangan kebaikan hingga dia memasuk kamu di kalangan kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tahukah kamu golongan yang paling rugi amalnya, iaitu orang yang amal usahanya dalam kehidupan menjadi sia-sia, sedangkan mereka itu menyangka bahawa mereka sudah berbuat sebaik-baiknya. Dalam kitab bertajuk Talbis Iblis, satu kisah dikemukakan untuk mengambil iktibar, iaitu ada 4 orang adik-beradik, 3 lelaki, seorang perempuan. Lelaki bertiga ini berniat untuk pergi menuntut ilmu jauh. Lalu adik perempuan yang ada ni, selepas kematian ayah ibu tak ada orang nak jaga, mereka mengambil keputusan untuk menumpangkannya di bawah pemerhatian seorang yang terkenal dengan ibadahnya yang banyak di kalangan mereka.
Peristiwa ini berlaku pada zaman Bani Israel, diceritakan oleh Ka'ab al-Ashraf dengan sanad yang sahih. Maka 3 orang lelaki ini bersepakat mengatakan, jomlah kita pergi jumpa dengan orang alim ini, orang yang kuat beribadah ni, dia bolehlah tolong tengokkan adik kita yang perempuan. Maka mereka berjumpalah dengan lelaki ni. Lelaki ni berkata, tak boleh, aku lelaki, adik kamu ni perempuan, macam mana aku nak jaga? Mereka pujuk, kata tak apalah, kami buatkan rumah dekat dengan rumah tuan, sekurang-kurangnya tengoklah makan pakai dia, kalau demam ke apa benda ke, bolehlah dibantu sekiranya ada masalah-masalah tertentu. Dia perempuan. Pujuk berhari-hari, lelaki ni tidak mahu. Akhirnya bila dipujuk berterusan, lelaki dia kata, baiklah, aku setuju, buatkan sebuah rumah, jangan duduk kat rumah aku. Maka 3 orang lelaki, adik-beradik ini pun binakan untuk adik perempuannya rumah, dengan harapan boleh duduk kat situ, bolehlah jaga dirinya, cuma mendapat kawalan dari jauh oleh lelaki yang salih itu. Maka tuan-tuan, mereka pun pergi musafir jauh. Dalam gambaran perkisahan itu jauh, lama, tak pulang-pulang. Adik perempuan ni duduklah ke rumah itu, dan orang yang kuat beribadah itu pergi melihat dari jauh. Apa kabarnya? Lama-kelamaan terfikir, kesian kau budak perempuan ni. Dia pun pergi hantar makanan, letak di luar rumah satu tempat. Perempuan tu datang ambil makanan tersebut, masuk ke dalam rumah, kunci pintu. Agaknya begitulah, hari demi hari demi hari. Lama-lama syaitan datang berkata kepadanya, apa salahnya, tanyalah apa khabar. Tak tanya khabar, tengok tak tahu, mungkin dia sakit. Maka lelaki abid yang kuat beribadah, ada ilmu sikit ni, terfikir juga, ya betul juga ya. Maka hantar makanan, tanya, apa khabar, baik ke? Perempuan jawab, baik. Dengar suara, sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama terbiasa, bersembang pula. Orang Arab kata, nazratun fabtisamatun fakalamun. Mula-mula tengok, lepas tu senyum, lepas tu bercakap-cakap, lepas bercakap-cakap jatuh dalam hati. Maka lelaki ni lama-kelamaan bercakap, jadi seronok pula. Sedapnya suara dia, cantiknya rupa dia, cantiknya jari dia. Syaitan berkata lagi, apa salah kamu tengoklah di rumah dia, mungkin ada paip rosak ke, bocor ke, masalah-masalah tertentu ke. Dia tak pernah cerita, tapi kamu kena ambil tanggungjawab lah. Maka lelaki abid yang kuat ibadah, ada ilmunya sedikit ini, mulalah bertanya, boleh tak saya tengok rumah, takut ada rosak? Oh ada kat bahagian ni. Oh itulah, betul kan? Lama kelamaan berlaku sedemikian, menjadi makin mesra, dan akhirnya mereka pun berzina. Dipendekkan cerita, akhirnya terlibat dengan zina, dan zina berkali-kali. Maka perempuan ni mengandung, dan dia akan melahirkan anak. Abang-abang yang berada jauh dari mereka ni tak tahu menahu. Zaman dulu mana ada kemudahan macam kita, perjalanan jauh. Maka bila dah beranak, lahir anak, lelaki ni takut. Macam mana ni, aku ni orang kuat beribadah, orang panggil Tok Guru, Tuan Alim dan sebagainya, kini aku terjebak dengan demikian. Maka syaitan datang lagi kepadanya, namanya talbis iblis. Wa zuyyina lahum su'u amalihim. Inilah kerja syaitan untuk menghiaskan kepada kita satu benda yang awalnya nampak elok, tapi di hujungnya akhirnya terjerat dalam maksiat. Maka syaitan berkata kepadanya, nanti abang dia balik, tengok adik perempuan dia sudah ada anak, macam mana nak buat? Dia mula merasa takut. Akhirnya syaitan memperdayakan dia untuk membunuh, bukan saja anak yang dilahirkan itu, bahkan ibunya dibunuh sekali. Maka lelaki ni pun ketakutan. Kalau dah bunuh orang ni tuan-tuan, satu dosa yang sangat besar. Dia pun kebumikan kedua-dua ini dalam satu liang lahat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tak lama kemudian abang mereka bertiga berbalik.
balik tanya pada Tok Guru ni, orang alim ini, tanya kepadanya apa khabar dia. Allah, dia buat menangis tuan-tuan. Nangis ni dalam Islam dia ajar kita dalam surah Yusuf, waja'u abahum isya ayyabkun. Orang menangis belum tentu dia benar. Kadang-kadang menangis itu untuk cover kelemahan, kekurangan yang berlaku. Jangan mudah terpedaya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sekarang 3 orang adik-adik ni pun terkejut dengan adik mereka mati. Allahu Akbar, meninggal. Itu kubur dia. Maka abang bertiga ni pun reda, nak buat macam mana, mati. Allahu Akbar, sian. Balik ke rumah, dan syaitan datang pula dalam mimpi abang yang bertiga ni, berkata kepada mereka serentak pada malam yang sama, waktu yang sama, bahawa sebenarnya adik perempuan kamu itu bukan mati penyakit, mati kerana telah pun dirogol oleh Abid. Dia ada anak. Ketiga-tiga mimpi yang sama, tuan-tuan. Maka akhirnya ketiga-tiga terkejut waktu pagi, mereka pun bercerita sama ketiga-tiga sama. Yang pertama, yang kedua berkata ini mainan tidur. Yang ketiga kata kalau mainan tidur macam mana tiga-tiga mimpi kita pun yang sama. Yang ketiga bertekad untuk pergi gali kubur yang masukkan itu, yang telah ditunjukkan semalam oleh Abid. Maka akhirnya yang pertama, kedua pun setuju. Mereka pun menggali, jumpa dalam kubur itu ada bahagian tengkorak ataupun satu bahagian budak kecil, anak kepada adik. Mereka pun pergi jumpa dengan Abid itu, dan Abid itu terpaksa mengaku bahawa dia melakukan perbuatan yang haram tersebut. Perkara itu diadu kepada raja, dan raja pada zaman itu melaksanakan hukum hudud. Bani Israel melaksanakan hukum hudud macam Islam. Maka mereka pun mengambil keputusan raja untuk menghukum lelaki ini, iaitulah direjam dengan batu sampai mati, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kerana dia sudah berkahwin. Maka lelaki Abid ini ketika nak digantung itu, nak direjam itu, datang syaitan mengadu kepadanya, kata kepadanya, kau tak ada siapa dapat selamatkan kau melainkan aku saja. Bersaksilah kau tiada Tuhan melainkan aku. Dan si Abid ini matilah dalam perbuatan syirik kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, apa yang dibawa kisah kat sini ada kaitan dengan sebut Imam Ghazali kata, bahawa apa tujuan kau menuntut ilmu itu? Apa yang terdapat dalam dirimu hanya engkau yang tahu. Manusia tidak tahu. Manusia mengukur engkau pada penampilan fizikalmu. Nampak engkau hebat, nampak engkau berpengaruh, nampak engkau mempunyai penguasaan tertentu, tetapi apakah betul hatimu lurus sebagaimana penilaian manusia kepadamu? Itu sebab tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, Ibn Jauzi yang mengarang kitab nama Talbis Iblis ini adalah seorang ulama keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan khutbah, menulis buku, macam-macam jasanya untuk Islam. Cucunya pada satu hari berkata, Datuk terlalu marah kepada kami, cucu-cucu pada satu hari kena tengok menduduk melanguk-languk, tak ada kerja. Lalu berkata kepada kami, cucu sekalian, ambillah Quran, baca, buat benda-benda baik. Atuk ni, dia mula tercerita kelebihan dia, tuan-tuan. Atuk ni telah masuk Islam di tangan atuk 250,000 orang Majusi, Nasrani yang masuk Islam di tangan atuk. Cucu-cucu terkejut dengar atuk cakap begitu. Atuk ni bukan nak cerita sengaja, tapi kerana terlalu marah tengok cucunya duduk rehat, tak ada kerja. Ya, jadi tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, ini kerja orang yang ikhlas hatinya. Kadang-kadang Allah tunjuk kepada orang bahawa hatinya itu ikhlas, yang sebenarnya dia tidak mahu tunjuk kepada orang, dan dia tidak perlu cerita kepada orang. Tetapi ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali, sebenarnya yang duduk dalam hati itu akan menjadi penentu hidupmu, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Maka jangan kita pandang menuntut ilmu ni saja untuk isi masa kosong. Tak. Jadikan daripada sekarang ni tekad bulat hati kita bahawa aku untuk ilmu ini ikhlaskan Allah untuk membantu aku di sisi Allah, membantu aku di akhir hidup aku, membantu aku dalam kubur, membantu aku untuk mengikhlaskan amalan. Ni perkaranya, tuan ya. Jadi syaitan akan menyebut kepadamu tentang kelebihan ilmu, kedudukan para ulama, hadis, asar tentangnya, padahal dia mengalihkan perhatianmu daripada sabda Nabi, man izdada ilman
walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang ilmunya bertambah tapi hidayahnya tidak bertambah, maka tiada penambahan daripada Allah melainkan kejauhan. Hadis riwayat Dailami. Jadi setiap kali kita menuntut ilmu, sepatutnya makin subur hidayah dalam diri kita untuk melakukan ketaatan kepada-Nya. Tuan-tuan mulia Allah sekalian, tambah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Macam kita semua sedia maklum, bila usia kita masuk 40 tahun, sembahyang sunat yang 17 rakaat itu jangan tinggalkan. Ramlah Ummu Habibah radhiyallahu anha, ketika mendengar pesan Nabi, maka dia tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Kan zuhur ada dua kan, 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Maknanya 4 rakaat tu 2 salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Lepas zuhur pun ada 4, lepas maghrib ada 2, lepas isyak ada 2. Ya, ini merupakan sunat-sunat muakkad yang Nabi sangat galakkan untuk kita buat. Tambah 2 rakaat duha nanti pukul 11 ke pukul 12 ke. Tambah 2 rakaat sunat taubat sebelum tidur contohnya. Maka apa yang kita tahu kita cuba tambah, buat sikit, besok buat sikit lagi. Ya, sedekah yang telah kita lakukan berkekalan 40 tahun, alhamdulillah, RM100 sebulan. Nampak gaya ada peluang tak untuk tambah lagi RM10 contohnya, lagi RM100 ke. Maka inilah dia peluang untuk mengamalkan ilmu, berteraskan kepada ikhlasnya tadi, supaya hidayah itu bertambah dalam hidup kita sentiasa. Baik, syaitan juga mengalihkan perhatianmu daripada sabda Nabi, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Syaitan menjauhkan kamu daripada peringatan Nabi, sungguhnya orang yang paling berat azabnya di akhirat nanti orang alim yang tidak memberi manfaat kepadanya ilmunya. Dia lebih lalai daripada orang lain. Ini adalah orang yang tidak berguna ilmunya untuk akhiratnya. Imam Ghazali juga berkata, serendah-rendah darjat orang yang faqih adalah dia mengetahui bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tuan ya, Allah bagi kepada sebahagian daripada kita kekayaan, Allah bagi pada sebahagian kita kelebihan. Tidak semua orang ada perkara semikian. Kalau kita mengatakan orang itu berjaya kerana dia kerja berat, kerja kuat, kerja dengan bersungguh-sungguh, very hardworking. Siapa yang lebih hardworking agak-agaknya? Kita yang bekerja dalam aircon dan semua orang telah aturkan urusan kita dengan meeting dan segala-galanya, ataupun orang yang menyapu sampah di tepi-tepi Dewan Bandaraya itu, daripada pagi dia dah keluar sampai petang belum selesai. Tengah hari dia makan bawah pokok saja, tepi jalan saja. Kita pun kalau lalu tengok tepi dia, kita rasa Allah, hebatnya orang ni ya. Kuatnya hidung dia dengan asap, dengan apa semua, debu dia boleh bertahan. Tu orang mesin rumput dekat bukit-bukit, tepi-tepi landscape jalan raya itu, tuan-tuan. Siapa yang kerja lebih teruk, lebih berat? Kita kerja. Menunjukkan kepada kita pemberian Allah ini, kita pun tidak tahu apa rahsia di sebaliknya. Nampak tak, tuan-tuan? Maka jangan sekali-kali kita mengatakan ketentuan itu daripada kita. Tidak, semuanya daripada Allah. Maka kita menuntut ilmu makin hari makin memahami dan makin rasa dekat dengannya. Nabi juga mengajar kita untuk berdoa selalu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku mohon kepadamu dijauhkan ilmu yang tak berguna, hati yang tidak tenang, hati yang tidak khusyuk, amalan yang tak diterima, dan doa yang tidak didengar olehmu. Hadis ini dari Ahmad dengan sanad yang sahih. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Minta supaya semua amalan yang kita lakukan diterima olehnya. Biar sedikit tapi ikhlas, daripada banyak tidak ada nilai di sisinya. Syaitan juga mengalihkan perhatianmu daripada sabda Nabi, marartu laylata usya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Pada malam aku diisrakan, kata Nabi, aku melintasi satu golongan yang menggunting bibir mereka dengan gunting dari neraka,
Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapakah itu? Jawapan Jibril, itulah dulu manusia yang selalu menyeru kepada kebaikan tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya dia melarang manusia melakukan kemaksiatan, dialah yang melakukannya. Ya, oleh itu wahai si miskin, Imam Ghazali dan juga ulama-ulama tasawuf digunakan khitab, gunakan bahasa direktif kepada orang yang baca kitab-kitab ini supaya mengetahui bahawa kita ni miskin. Miskin yang dimaksudkan bukan miskin harta, itu ia juga, tapi miskin dimaksudkan kita ni miskin di sudut banyak perkara. Kesihatan kita makin hari makin kurang ke makin hari makin lebih? Tuan-tuan, dulu kita boleh berjalan berapa, 10 km tanpa berhenti. Hari ni boleh jalan lagi tak? Kita Safa dan Marwah berjalan satu pusingan pun rasa macam nak rebah. Allah tarik, makin hari makin miskin sebenarnya. Ya, dan para ulama ni menggunakan ayat sedemikian supaya kita muhasabah diri kita, bahawasanya kita ni miskin sebenarnya, kita perlu kepada Allah SWT. Wahai si miskin, jangan patuh kepada penipuan syaitan lalu dia akan menghulurkan tali hilahnya kepadamu. Celakalah orang yang jahil kerana tidak belajar sebanyak sekali, namun celakalah kepada orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya 1000 kali. Orang yang tak menuntut ilmu itu memang rugi sekali, tetapi orang yang mempunyai ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya 1000 kali ruginya. Ya, ketahuilah manusia yang menuntut ilmu itu dalam 3 keadaan. Yang pertama, orang menuntut ilmu untuk menjadikannya bekalan ke akhirat, dan dia berniat untuk mendapat ridha Allah pada hari akhirat. Orang inilah yang disebut sebagai al-muflihun. Al-muflihun, ini ayat besar gantung dekat dalam masjid tuan-tuan ni. Surah apa ni tuan-tuan? Surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, telah berjaya. Ya, jadi orang yang menuntut ilmu itu niatnya kerana Allah, maka inilah orang yang berjaya. Dan istilah yang digunakan dalam Quran, kalau kita perhatikan kejayaan, disebut aflah. Aflah ni perkataan falah, juga disebut hayya 'alal falah. Falah ini adalah satu kejayaan yang mempunyai resamnya, sifatnya kita kena berusaha terlebih dahulu, nanti dapat kelebihannya kelak. Kerana itu disebut perkataan falah. Petani menanam bijinya pada hari ini, pokok tersebut mungkin mengambil masa yang lama sehingga dia berbuah. Maka kata Imam Al-Ghazali, demikianlah dalam melakukan ketaatan, kamu ambillah sikap al-muflihun, bersabar, tunggu, Allah akan beri bila tiba waktunya. Namun demikian tidak menafikan untuk diberi dalam perjalanan kamu menunggunya. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu untuk digunakan dalam kehidupan dunia untuk mencapai kemuliaan, pangkat dan harta, sedangkan dia menyedari perkara tersebut, dia dapat merasakan kecelaruan dalam tujuannya, maka orang ini termasuk mencampakkan dirinya dalam bahaya. Sekiranya ajal datang dengan tiba-tiba tanpa dia bertaubat, diimbangi dia mati dengan su'ul khatimah. Namun jika dia sempat bertaubat, beramal dengan ilmunya, menjauhi segala kecuaian yang pernah dilakukannya, maka dia akan berada bersama dengan orang yang berjaya semuanya. Seorang datang memberitahu, bertanya kepada orang alim, saya belajar bersungguh-sungguh semasa di universiti dulu, keluar saya pun dapat menjadi pekerja dalam bidang tertentu, diplomat dalam bidang kerja di mana-mana negara pun tuan-tuan, diplomatik, pegawai tapi diplomatik ni antara orang yang hebat lah, kan tuan. Seronok lah dapat kerja, posting sana posting sini, dapat pergi overseas. Tapi ustaz ni dia bertanya ni, yang saya susah hati ni ustaz nak cerita macam mana nak mengadu ya, tunjuklah kepada saya jalan keluar. Bila saya berada dalam satu jabatan itu, katalah ada rombongan datang untuk sesuatu perkara penting dalam negara saya ini,
Maka antara benda yang saya kena aturkan adalah logistiknya, penginapannya. Maksiat-maksiat dia nak buat pun saya kena susunkan, Ustaz. Macam mana ni, Ustaz? Lama-lama hati ni tak tenang. Kadang-kadang kita menyangkakan orang tu datang daripada negara Islam, tentulah dia bawa falsafah Islam. Tidak juga. Dia punya request tu bukan-bukan. Kita pegawai, kita kena penuhi. Hama hati ni mulalah berserabut kerja. Macam mana buat kerja benda terlibat, bersubahan. Buat sajalah, orang suruh buat, kau buat sajalah. Besok aku jawablah depan Allah. Bos boleh cakap macam tu pula, tuan-tuan. Lama mualim ni kata kepadanya, baiklah kau tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau kau berada dalam profession ni, ini yang kau buat, kau rasa hati kau tak tenang, Allah jadikan fitrah dalam dirimu bahawa kerja-kerja semikian ni memang mungkar, kau mintalah tukar ke jawatan yang lain. Maka hamba Allah ni pun, ya, jawatan ni jawatan yang tinggi, allowance-nya banyak. Ya, kalau jadi diplomat, pegawai tapi diplomatik ni, tuan-tuan, ruang kerjanya tak terhad, mana tempat pun dia boleh pergi, mana tempat dia tak boleh pergi. Maka akhirnya dia pun istikharah dan minta bantuan kepada Allah SWT. Dia dapatlah peluang mengajar kat universiti, dapat masters, dapat buat PhD, sekarang jadi pensyarah kat universiti. Alhamdulillah, syukur. Maka inilah yang kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita. Saya nak bekerja dengan orang bukan Islam, Ustaz, ni aduan orang lain pula. Maka bila menjelang hari-hari keutamaan hari raya tu, saya ni kena bawa berbeg-beg, Ustaz, berbeg-beg duit, pergi hantar kat orang tu, pergi hantar kat orang ni. Macam mana ni hati ni tak senang, Ustaz, hati tak lapang. Kita bekerja dengan niat nak cari pengalaman dan bergaul dengan orang semikian, katanya dia berjaya sangat dalam kehidupannya, perniagaannya, bangsa ini. Maka saya nak belajar mereka, tapi tahun-tahun kena buat macam ni, rasa tak senang, Ustaz. Memang hati ni tak boleh tidur malam. Tuan-tuan hati dan dikasihkan. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita bersua keadaan seperti itu. Ingat bahawa setiap kali timbul rasa resah dalam diri, tandanya itu dosa, tuan-tuan. Kerana Allah menjadikan dalam diri kita, istafti nafsaka fa innal khaira matma'anna ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi qalbu wa in aftaka an-nas aftak. Dalam diri kita ada hati yang peranannya untuk membuat penilaian, dan akhirnya dia akan beri kepada kita ketetapan, fulan jangan buat, fulan ni tak elok, fulan. Engkau tentu tak suka kalau orang tahu, kan? Maka itu adalah julat, skala, kayu ukur kepada benda itu pahala atau dosa. Maka jangan abaikan. Kalau dulu dah terlibat benda semikian, naklah kita tinggalkan. Jangan biar, tak apalah, okeylah, lama-lama ala bisa tu dah biasa, orang kata. Ya, jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, ini adalah kata Imam Ghazali dalam konteks yang kedua. Orang yang menuntut ilmu, bekerja, terlibat dalam perkara haram, dia sedar, maka dia wajib tinggalkan segera. Jangan berlama-lamaan dalam situasi tersebut. Dan Nabi telah mengingatkan, ataibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya, maka dia adalah tidak dianggap orang tidak berdosa lagi selepas itu. Taubat dengan taubat nasuha. Orang yang ketiga, golongan yang ketiga, iaitu dikuasai oleh syaitan. Dia menggunakan ilmunya untuk jalan berlumba-lumba, memiliki harta yang banyak, bermegah-megah dengan kedudukan, dan merasa kuat dengan ramainya pengikut. Maka dia menyelam masuk dalam segenap sudut dengan harapan dia dapat meluaskan hajat dunianya. Tuan-tuan dan puan-puan, contohnya orang bekerja sebagai lawyer, baguslah jadi peguam, dapat membela hak ramai orang, tapi kena betulkan niat selalu. Kerana lama-kelamaan syaitan yang akan datang, macam cerita yang kita gambarkan tadi, lalu mempengaruhinya. Tak apalah, setiap orang itu berpeluang untuk dipertahankan. Mungkin engkau dengar cerita tak elok tentang dia, engkau kena pertahankan dia, bagi peluanglah untuk dia supaya selamat. Maka orang ni pula menjanjikan pulangan-pulangan tertentu. Ada kadang-kadang sebahagian daripada terlibat dalam guaman ini berkata, kau hire itu lawyer, mesti menang. Kenapa dia mesti menang? Kerana dia senior lawyer. Kalau dia masuk je court, judge pun akan hormat dengan dia. Oh, baguslah macam tu. Sebab dia ni orang ada integriti. Dia takkan masuk satu kes itu melainkan betul dia tahu
kebenaran berpihak kepadanya. Tetapi sudah puluhan tahun lah dia praktis. Ketika dia berada dalam suasana itu, mungkin dah 40 tahun dia punya pengalaman, kesungguhan dia. Banyak kes yang telah dia lalui, ya, dan berapa banyak studi yang dia telah buat sehingga dia sampai ke tahap seperti itu. Baguslah kalau ada lawyer yang macam tu, tuan-tuan. Tapi ada juga yang sebaliknya, dia boleh menang kes, tapi kau kena bayar pada dia jumlah macam ni lah, pasal sebahagian nanti dia akan salurkan untuk engkau menang dalam kes tersebut. Pun ada juga, tuan-tuan yang Allah sekalian. Maka orang yang terlibat melakukan maksiat ini, lama kelamaan dia akan rasa tak mengapa, semua orang buat macam ni, macam mana kita nak elak? Semua orang buat macam ni, kalau kau tak buat, orang akan buat pada engkau. La takunu imma'atan taqulun in ahsana nasu ahsana wa in asa'u ahsana walakin wati'u anfusakum an tuhsinu idza ahsanu wa an tuhsinu idza asa'u. Jangan jadi macam lalang, kata Nabi kita SAW. Ada orang macam lalang ni, dia tengok orang semua keadaan macam tu, dia pun ikut macam tu. Kerana kalau tak ikut macam tu, tak survive, dia kata. Maka orang sedemikian, tuan-tuan, adalah orang yang telah menggunakan ilmunya untuk tujuan diperkudakan oleh syaitan. Ya, pada masa yang sama dia beranggapan dia mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah, dan timbul dengan simbol ulama yang memperlihatkan dirinya pada pakaian dan ucapannya. Tuan-tuan, seorang sahabat bercerita, menjadi tradisi di satu tempat itu, iaitu menjelang musim dekat-dekat dengan Ramadan, maka menjadi satu tradisi. Orang kat situ dia akan bawa ulama-ulama, orang-orang Arab, qari-qari dari negara-negara Arab untuk menjadi pimpinan sembahyang tarawih. Ini bukan kat negara kita je, banyak tempat dalam dunia, tuan-tuan. Maka orang-orang saleh ini beranggapan bahawa orang-orang Arab yang menjadi pimpinan imam sembahyang dan sebagainya orang bagus-bagus lah bacaannya, kiraatnya, ya, tuan-tuan. Tiba-tiba di kalangan ahli masjid ini ada orang yang boleh bercakap Arab. Bila dia boleh bercakap Arab, maksud apa boleh bercakap dengan orang Arab ni? Dia datang daripada jauh, daripada bumi sekian-sekian, dia baca Quran punya best. Maka orang yang boleh bercakap Arab ini pun merapatkan dirinya dengan imam yang datang daripada negara Arab. Tiba-tiba bila dengar dia bercakap, kita tahulah, tuan-tuan, kalau kita duduk dengan seorang orang tu bercakap pada kita tentang penyanyi, kita tahulah kecenderungan dia apa, bukan? Saya pulang daripada berjalan ke Uzbekistan, bumi yang sangat cantik, indah, tapi semuanya sudah hilang keindahan umat Islam di situ. Akhlaknya, ilmunya hilang langsung, akhlaknya masih ada lagi. Dahulu negara ini kelahiran Imam Samarkandi, Imam Bukhari, sebelum itu Imam Tirmizi. Ratusan tahun, mungkin lebih 1000 tahun, ulama-ulama lahir itu begitu ramai. Menjadi tradisi kalau pemimpin-pemimpin negara buat masjid yang besar-besar, depannya mesti ada madrasah yang besar. Maknanya masjid bukan saja tempat sembahyang, kat situ ada tempat ilmu. Jadi ramai ulama hadis lahir kat situ, tuan-tuan. Maka kita pun pergilah ke tempat tersebut. Orang ini kalau kecenderungannya masjid, dia akan tengok, oh sedap lah masjid ni, best lah, dia tak ada aircon pun sembahyang, seronok rasa. Imam dia pula, sebab dia orang masjid. Ustaz, saya sembahyang subuh kat masjid itu, rupa-rupanya orang ini tak baca amin kuat-kuat, ya? Saya seorang je baca amin kuat-kuat. Dia tak tahu mazhab dia itu Hanafi. Mazhab Hanafi memang dia tidak amin, dia tidak ada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Oh, bagi tahu orang ni ahli masjid, ya? Dia datang daripada jauh, dia pergi masjid juga. Yang seorang ni arkitek, dia tengok, oh cantik bangunan ni, macam mana disusun. Betul, tuan. Ni 1000 tahun dulu dia pakai teknologi apa, kita tahulah orang tu arkitek dia tu. Arkitek ke, kontraktor ke, engineer ke, dia bercakap benda macam tu lah. Ada orang pula dia carpet collector, dia tengok, oh ni harga mahal ni kat Malaysia ni, ini harga kurang-kurang berapa puluh ribu harga kapet ni. Oh kita tahu kapet pun 20,000 letak kat kaki je. Kita tak menghargai lah nikmat-nikmat ni, tuan-tuan. Orang tertentu dia faham, kan?
Ada pula yang tengok, oi, pinggan mangkuk ni cantik, kat Malaysia ni ribu-ribu harganya Ustaz, kat sini baru ratus-ratus, kena beli ni. Oh, ni minat pinggan mangkuk pula. Ya tuan-tuan, 40 orang 40 perangai, 40 kecenderungan, dan kecenderungan itu bukan dibentuk pada satu hari satu malam. Dia merupakan perjalanan hidup sebenarnya. Nampak tuan? Cara berfikir kita dibentuk oleh keadaan hidup kita sebenarnya. Kita tak boleh nak ubah orang berfikir. Dan yang paling malang kalau datang itu untuk melihat orang, oh cantiknya orang perempuan dia, kita pun rasa gusar, dia ni latar belakang apa Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, yang dimaksudkan oleh ada Imam Al-Ghazali kat sini, saya kaitkan tadi. Maka akhirnya orang yang pandai bahasa Arab ni berkata kepada AJK masjid yang lain, tahun depan jangan jemput dia lagi, kerana bila saya berkawan dengan dia, saya pergi ke Petaling Street dengan dia, kata habis semua CD-CD dibelinya yang bukan-bukan itu. Dia cerita dulu tuan. Dan bila saya pergi ke hotelnya, dia ajak saya pergi ke hotel dengan tak tersusunnya dan tidak dengan dia punya, saya pun tak tahu, saya tengok kat komputer dia padahal jadi imam di masjid itu. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang yang menggunakan agama ini untuk menunjukkan bahawa dia ada kelebihan itu dan ini untuk menjadi penunggang agama. Ini nama penunggang agama tuan-tuan yang boleh sekalian. Orang tidak tahu. Ya, maka ustaz ni pun berkatalah kepada sekalian orang, tolonglah tahun depan tak payahlah jemput lagi, carilah orang lain. Dia depan kita dia berlakon bukan main lagi, bacaannya memang best, tapi amalannya memang out. Carilah orang lain. Ya, saya tak maksudkan sesiapa, tetapi jangan kita mengukur orang pada benda-benda zahir seperti itu, kerana benda yang dalam hati ini lambat laun diketahui orang juga akhirnya. Ada pula seorang yang datang daripada negara tersebut, dia datang dah banyak tahun dah, tapi makannya memang dia tak boleh makan macam kita. Kamu dah datang ke masjid ni, kami pun bukan orang senang sentiasa kena sediakan makanan yang okey. Tak, dia tidak lagi nak kena makan makanan instant food itu, berbukanya, bersahurnya, semua nak makan itu. Akhirnya masjid itu terpaksa bayar sampai makannya saja dekat berapa puluh ribu, kerana dia tidak mau makan macam kita. Apa salahnya datang sudah tahun ke-10, mainlah makan bersama kita. Tak boleh nasi lemak, makanlah nasi biryani ke, pun kira masih lagi munasabah. Tak, nak kena makan yang mahal-mahal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada pula satu peristiwa berlaku kat selatan. Masjid orang ni ada disediakan orang berharta itu, dia punya banyak rumah, dia beli banyak rumah dekat dengan masjid. Okey, rumah homestay, boleh duduk. Tapi bawa orang daripada negara Arab ini dengan tujuan untuk diraikan pimpinan imam tarawih dan sebagainya. Tak mau duduk kat masjid rumah itu, padahal banglo itu. Tak mau, hotel, duduk kat hotel juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kenapa lah tuan-tuan? Ini Imam Ghazali sentuh lama dahulu. Orang yang zahirnya nampak macam ulama, tetapi hatinya ular dalam semak. Tuan-tuan, cakap kita pada ketawa, tapi inilah sebenarnya. Ya, lama kelamaan orang akan tahu apa yang terdapat dalam hatinya itu. Ya, inilah orang yang bodoh, kata Imam Ghazali. Binasa, tertipu. Dia menggunakan simbol-simbol ulama itu untuk menampakkan kepada khalayak ramai bahawa dia punya kedudukan keilmuan untuk dihormati, yang sebenarnya dia menempa tempatnya dalam kemurkaan Allah. Ada juga golongan seperti ini. Ya, jangan kita tertipu dengan penampilan. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, ulama besar mazhab Syafi'i ini, beliau berkata ketika beliau selesai sedang mengerjakan tawaf ifadah untuk haji, dia menegur beberapa kelakuan salah orang ramai ketika tawaf. Fulan, ni tak boleh tawaf dalam keadaan begini, nampak pusat, tutup. Orang tu tegur dia balik, kau siapa? Apa hal kau nak tegur aku? Kau punya hal lah. Tegur orang lain, ni batal tawaf ni kalau macam ni. Kau siapa? Yazid AS pun selepas habis tawaf, dan dia pun bertahlul, dia pun mulalah pakai pakaian ulama'nya, duduklah di sudut diperuntukkan. Dulu di Mekah dulu tuan-tuan, ulama-ulama usaha ini diiktiraf, didudukkan di tempat-tempatnya. Ada orang mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Syafi'i, mufti-mufti di kalangan mazhab-mazhab ni ada tempat-tempat mereka duduk.
Maka Imam Yazid bin Salam pun duduklah di penjuru sudut tempat yang tinggi untuk mazhab Syafi'i, dan pengikut-pengikut mazhab Syafi'i datang kepadanya bertanya isu-isu soal jawab haji. Gitu dulu-dulu tuan-tuan. Maka Yazid bin Salam berkata, tengok, bila aku pakai pakaian ulama, semua orang datang cium tangan, kalau boleh kaki aku pun nak diciumnya. Tadi masa tawaf aku tak pakai pakaian ulama, mereka tidak mengikut nasihat aku, fatwa yang aku berikan. Tapi bila pakai macam ni, barulah orang pandang gah. Bagaimana kalau orang jahil pakai macam aku ini dan menyesatkan mereka dengan fatwa-fatwa mereka? Boleh berlaku kan? Maka kata Imam Yazid bin Salam, manusia tertipu dengan penampilan manusia. Alangkah ramainya mereka yang keadaannya seperti itu. Tidak menafikan ada di kalangan orang-orang Arab ini orang saleh, orang baik-baik, berilmu, tawaduk, benar, ada, tidak menafikan. Tapi jangan kita tertipu dengan spesies yang pertama tadi, yang menggunakan penampilan dirinya untuk menipu orang-orang lain. Ini kata Imam Ghazali. Ketika itu harapan kepada Allah sudah terputus daripada taubatnya, kerana dia menyangkakan dirinya termasuk golongan mengerjakan kebaikan, sedangkan dia terlupa firman Allah dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Begitu juga termasuk di kalangan sabdakan Nabi, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Faqila wa mahu ya Rasulullah? Qala ulama usu. Nabi pernah menyatakan, aku lebih takutkan selain daripada Dajjal ada segolongan manusia, lebih aku takuti mereka itu daripada Dajjal. Mereka bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beritahulah kepada kami. Rasul menjawab, itulah dia golongan yang menunggang agama, ulama yang jahat. Orang berpenampilan macam ulama tapi sebenarnya dia bukan ulama. Ini maksud Nabi SAW. Jadi oleh demikian, kerana matlamat Dajjal adalah menyesatkan manusia, sama juga sepertinya iaitu orang alim, dia memalingkan manusia daripada dunia dengan ucapan dan lidahnya, perkataan menyeru kepada dunia, amalan tidak tanduknya, sedangkan orang memahami melihat dirinya sebagai obor untuk diikuti yang menerangi. Alangkah rosaknya amalan orang terpedaya ini melebihi pembaikan yang dilakukan apabila tiada orang jahil yang menegur, berani menegur, kerana dia pun tidak faham ilmu yang sebenarnya. Sungguhnya ilmu adalah sebab kepada beraninya para hamba Allah untuk melakukan maksiat kepadanya, seperti golongan ini tadi. Nafsunya jahil mempermainkan orang itu, memberi harapan yang palsu, angan-angan menyeru mereka supaya percaya bahawa Allah memberikan kurniaan kepadanya kerana ilmu yang dimiliki, sedangkan ilmu itu membawa dirinya kepada kehancuran. Justru wahai sekalian umat Islam, jadilah seperti orang yang pertama. Kalau kamu berada dalam kalangan yang kedua tadi, yang tersesat dan kemudian segera bertaubat, bagus bagimu. Tapi janganlah kamu masuk ke dalam golongan yang ketiga itu. Jika kamu berkata, apakah permulaan hidayah dapat aku aplikasikan kepada diriku, maka ketahuilah permulaannya ialah takwa yang dapat dilihat, dan pengakhirannya juga adalah tetap takwa. Oleh itu tiada hasil kecuali dengan takwa, dan tiada hidayah melainkan untuk orang bertakwa. Takwa itu ibarat digambarkan mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Kedua-duanya mempunyai dua bahagian. Aku akan tunjukkan kamu dalam bukuku ini yang bertajuk Bidayatul Hidayah, supaya engkau menyedari setiap detik adalah peluang untuk memperbaiki amalmu, ikhlasmu, kesungguhanmu dalam ibadahmu dalam perjalanan ini. Wallahu a'lam. Jadi tuan, kita dapat satu mukadimah dari buku yang bertajuk Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali, yang mengajar kita barangkali kita berada dalam tiga golongan tadi. Kalau berada dalam golongan yang pertama, daripada awal telah betulkan niat, alhamdulillah. Tapi jangan sekali-sekala ditipu oleh syaitan. Tambah ilmu dan beramallah dengan ilmu. Ada satu kegusaran dalam diri, ingatlah itu peringatan daripada Allah SWT untuk kita elakkan. Dan kalau kita terjerumus, lekah-lekah keluar, baiki diri balik semula. Jangan biarkan diri kita jadi golongan yang ketiga, iaitu golongan yang terus-menerus melakukan maksiat tanpa ada kesedaran untuk taubat, dan merasakan
bahawa dia berada dalam keadaan yang betul. Ya, kerana maksiat ini kalau tidak bertaubat dia akan jadi lazat. Bila lazat ini kita sudah sukar untuk berundur daripada ini. Maka demikianlah peringatan untuk kita supaya jangan lupa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ونهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وناتنا منك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم فرج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا رحمة من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.